Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Baiklah, kali ini saya ingin menerangkan tentang saham. Jadi kita ramai ataupun biasanya dengarkan tentang saham, orang yang melabur saham. Jadi kita sebenarnya mungkin selaku orang umum, orang awam tidak tahu apa itu saham. Jadi pada kali ini saya ingin cuba untuk belajar menerangkan tentang apa itu saham dalam bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum. Jadi bukan orang-orang yang mungkin dah biasa dengan saham, mereka mungkin gunakan bahasa-bahasa yang intelektual yang lebih canggih kan. Jadi kali ini kita nak terangkan saham itu secara mudah ataupun santai. Okey, baiklah, yang pertama, apa itu saham? Saya akan terangkan. Yang kedua, bagaimana saham diterbitkan dan kenapa? Okey. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang konsep saham. Baiklah, saya menerangkan tentang apa itu saham. Saham ialah pemilikan sesebuah syarikat. Bermaksud, kita boleh memiliki sesebuah syarikat dengan membeli saham yang ditawarkan oleh syarikat itu. Maksudnya kita boleh beli sebahagian ataupun sedikit 10% daripada unit saham yang ada di syarikat itu. Jadi bermaksud kita mempunyai pengaruh jugalah di syarikat itu kalau kita dah beli saham di situ. Contohnya kalau dekat sebuah syarikat tu ada 1000, okey, 1000 unit saham. Okey, unit saham, dan kita membeli iaitu hanya 100 unit saham kita beli. Jadi kita memiliki share dalam saham itu sebanyak 10% daripada keseluruhan saham. Jadi itulah yang dinamakan saham. Baiklah, bagaimana saham diterbitkan? Iaitu saya bagi contoh yang pertama, ada seseorang nama dia Abu. Abu ini orang lah, orang. Jadi Abu ini membuka syarikat. Nama syarikat dia adalah Abu Sendiran Berhad. Sendiran Berhad. Okay. Jadi Abu Sendiran Berhad ini dimiliki oleh Abu seorang. Jadi dia buka cawangan di Selangor. Dikarenakan Abu ini adalah seorang dan dia tidak cukup duit untuk mengembangkan bisnes Abu Sendiran Berhad ni. Jadi dia cuba untuk membesarkan lagi modal dengan publish company. Jadi publishing company ni adalah dia membuka company ataupun syarikat Abu Sendiran Berhad ni kepada umum ataupun kepada pihak lain untuk membeli share yang ada di dalam ini, untuk berkongsilah syarikat ni dengan orang lain. Jadi dengan ini, apabila dia telah mempublishkan company dia, otomatis syarikat Abu Sendiran Berhad tadi bertukar menjadi Abu Berhad. Di sini dia telah membukalah kepemilikan syarikat tadi yang Sendiran Berhad kepada masyarakat lain ataupun orang lain, kepada pihak lain. Jadi di sini dia akan listkan dia punya saham itu di dalam Bursa Malaysia, untuk orang-orang boleh beli share ataupun saham yang untuk memiliki syarikat Abu Sendiran Berhad ini. Baiklah, kita mesti tertanya-tanyakan kenapa Abu ini daripada memiliki sendiri syarikat dia iaitu Sendiran Berhad menjadi Abu Berhad, supaya orang lain boleh beli saham ataupun share dalam syarikat Abu ni. Kenapa? Biasanya alasan dia, pertama untuk expand syarikat, yang kedua untuk raise capital. Capital ni bermaksud modal lah. Jadi di sini
untuk expand syarikat ini, apabila kita dah berkongsi dengan pihak lain ataupun orang-orang yang lebih berpengaruh yang lain, jadi syarikat kita ni semakin banyak kepemilikan, semakin banyak owner, semakin berkembanglah syarikat tu, semakin besar. Dan yang kedua iaitu untuk raise capital. Di sini saya bagi contoh lah ya, iaitu contohnya Abu Snem Berhad ini, dia menjadikan Abu Berhad ini dengan menjual 10 juta unit saham dia jual. Okey, saham dan satu unit tu dia jual sebanyak RM RM1. Jadi bila 10 juta bermaksud 10 RM 10 juta. Jadi apabila modal dah banyak, jadi dia boleh mengembangkan kembali syarikat itu. Inilah antara tujuan-tujuan lah, iaitu kenapa orang membuatkan syarikat itu untuk dijadikan seperti publish company, untuk dimasukkan kepada bursa Malaysia lah kalau di Malaysia, supaya untuk expand syarikat dan juga untuk raise capital, untuk meningkatkan modal supaya lebih maju syarikat itu. Baiklah, yang ketiga saya akan menerangkan apa itu konsep saham. Konsep saham ni ialah seperti ini ya. Owner jual saham kepada shareholder. Shareholder ni siapa-siapa sajalah yang nak membeli saham ni. Yang penting saham itu dah tersenarai di dalam bursa Malaysia. Jadi sesiapa saja berhak untuk membeli saham untuk menjadi shareholder. Apabila owner jual saham kepada shareholder, setelah itu shareholder ni akan membelilah, dan duit itu shareholder akan membawa duit kepada syarikat sebab dia dah beli kan. Contohnya tadilah 10 juta dia dah beli satu unit RM1, mungkin dia dah beli 10% ke kan, ataupun berapa 5 juta ke sebahagian daripada saham ke dia beli. Jadi 5 juta dia dah beli dan dia akan membawa duit itu kepada company, kepada syarikat lah. Dan setelah itu syarikat ini akan berkembang, akan expand apa? Expand perniagaan lah, bisnesnya. Setelah expand bisnes itu, dia akan syarikat akan bertambah maju, perniagaan akan bertambah meningkat lah kan, berkembang, dan setiap keuntungan akan diperolehi. Profit akan dapat. Profit ni keuntungan lah. Profit ni akan dapat kepada siapa? Kepada shareholder kembali. Ini yang menyebabkan orang akan pilih company yang bagus, company apa ataupun owner dia siapa yang bagus, supaya nanti boleh expand business. Apabila expand business, shareholder yang tadi yang membeli saham pun mendapat untung dan company pun mendapat untung. Inilah konsep saham, yang mana kita kena betul-betul pilih saham yang bagus, syarikat yang bagus, supaya boleh expand business dan akan mendapat profit. Inilah yang tujuan utama saham itu dibeli, untuk mendapat keuntungan. Apabila profit shareholder dah dapat, jadi kita kena tahulah profit shareholder ni macam mana. Dia ada dua kategori. Yang pertama kita lihat, iaitu kita arah sini. Yang pertama iaitu capital gains. Capital gain ni macam mana? Iaitu apabila contohlah tadi kan yang kita katakanlah ada orang tu beli satu unit saham yang berharga RM1. Ini ketika syarikat Abu ni awal-awal, belum berkembang lagi, masih di Selangor. Lepas tu orang dah beli, mula berkembang. Lama-lama mungkin ini tahun tahun 2021. Jadi bila 2022, bila sudah berkembang, syarikat tu dah berkembang, jadi saham yang tadi dia beli satu unit bersama RM1 tadi dah naik kepada RM5. Jadi apabila dia dah beli 10 juta bersama dengan 10 juta unit, jadi keuntungan dia sekarang, saham yang dia pegang tu bernilai RM50 juta. Jadi ini dipanggil capital gain. Dan yang kedua, keuntungan atau profit yang shareholder dapat, iaitu kedua adalah itu dividen lah.
Dividen ni lebih mudah difahami. Setiap keuntungan yang didapat oleh syarikat, syarikat akan berilah keuntungan itu kepada shareholder mengikut berapa persen ataupun berapa hak yang patut dimiliki oleh shareholder itu. Jadi inilah yang difahamkan tentang konsep saham. Apabila kita membeli saham di dalam shareholder, apabila kita menjadi shareholder dalam sesebuah syarikat, contohnya syarikat Abu Berhad yang tersenarai di bursa saham, lepas tu duit yang kita beli tu digunakan oleh company untuk mengembangkan bisnes. Bila bisnes dapat untung, kita sebagai shareholder akan mendapat untung.